Salam sejahtera. Ini satu pendedahan dalam kes Najib yang tak pernah kita dengar. SRC Internasional macam jabatan kerajaan. Bekas pengarah beritahu mahkamah. Bekas pengarah SRC Internasional Senin Berhad, Suboh Yasin berkata, syarikat itu beroperasi seperti jabatan kerajaan di bawah bekas Perdana Menteri Najib Razak. Bekas pengarah SRC Internasional Sendirian Berhad memberitahu Mahkamah Tinggi pada pendengaran saman sivil 1MDB terhadap Najib Razak bahawa syarikat itu dikendalikan seperti jabatan kerajaan. Suboh Yasin yang menyertai SRC pada 2011 berkata, aktiviti harian itu digambarkan sebagai cabang kepada Kementerian Keuangan. Operasi SRC diuruskan seperti jabatan kerajaan lain bawah Datuk Seri Najib yang menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, katanya. Suboh mendakwa Najib mempunyai kawalan penuh dan mutlak terhadap segala aspek operasi syarikat kecuali lembaga pengarah. Saya merasakan peranan saya tiada beza seperti penjawat awam dalam jabatan kerajaan. Katanya memberi keterangan dalam kes perbicaraan saman SRC Internasional terhadap Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC Nik Faisal Arif Kamil. SRC Internasional mengemukakan saman ke atas Najib dan Nik Faisal kerana secara salah menerima harta syarikat dan secara tidak jujur serta salah bersubahat menukar harta syarikat demi kegunaan peribadi. Penghakiman ingkar kehadiran telah dikemukakan terhadap Nik Faisal. Saman pada asalnya turut melibatkan Suboh dan bekas pengarah Ismi Ismail, Sahrul Azrar Ibrahim Helmi, Azhar Osman Khairuddin dan C. Abdullah alias Rashidi C. Omar sebagai defendant bersama. SRC Internasional kemudian menggugurkan kes ke atas semua mereka. Bagaimanapun mereka dimasukkan selaku pihak ketiga oleh Najib. Suboh bekas penjawat awam berkata, pengarah terbiasa mengikuti semua arahan pihak atasan. Jika pihak atasan memerlukan kami melakukan sesuatu, kami tidak berada dalam sebarang kedudukan membantah. Setelah diarahkan untuk melaksanakan atau dilaksanakan, kami perlu mengambil semua langkah untuk melaksanakannya, katanya. Suboh juga memberitahu mahkamah Nik Faisal adalah proksi Najib dalam syarikat dan beliau menyampaikan mesej Najib kepada pengarah. Nik Faisal hanya akan mendekati saya jika beliau memerlukan saya tanda tangan sebarang dokumen, kata Suboh. Katanya beliau pada mulanya menyoal apa yang telah ditandatangani. Pertanyaan saya sering diketepikan dengan kenyataan mencadangkan urusan mesti dilakukan atas arahan Perdana Menteri. Beliau Nik Faisal akan kata seperti bos naklah atau diminta pihak atasan. Katanya sambil menambah, beliau memahami terma bos dan pihak atas merujuk Najib. Perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin akan disambung esok. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat dalam channel ini kemarin ialah berkaitan dengan pencen, bayaran pencen ahli-ahli parlimen, ADUN dan juga YB Malaysia. Rupa-rupanya mereka ni lepas saja menjadi ahli Dewan Negara atau ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli Parlimen. Selepas menjadi YB, menang pilihan raya, mereka dibayar satu bayaran yang cukup lumayan. Di dalam Malaysia kini, melalui laporan Malaysia kini, mengikut pengiraan di Malaysia kini, bahagian yang paling kita dikejutkan ialah jumlah pendapatan Mahathir Mohamad dan Mukriz luar biasa. Mahathir dibayar sebanyak 23,000 pencen sebulan
Dan Mukriz Mahathir dibayar 32.000 sebulan untuk pension mereka. Dan orang yang paling banyak sekali bayaran diperoleh ialah Safi Afdal dengan bayaran mencecah menghampiri RM40.000, hampir-hampir RM40.000 yang ditawarkan atau diberikan kepada Safi Afdal daripada Parti Warisan sebanyak RM40.664. Muhyiddin pula 37.640. Baik, itu isu kemarin. Isu kali ini ialah apabila di bahagian hujung daripada konten ini ataupun ruangan ini ada satu persoalan yang paling menarik, iaitu adakah anda bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya ahli parlimen hanya dapat satu pension sahaja? Rupa-rupanya ahli parlimen ini boleh dapat lebih daripada satu pension. Contohnya, Safi Afdal yang telah disebut tadi memperoleh pension sebanyak RM40.000 sebulan itu, beliau mendapat sebanyak dua jenis pension atau dua pension. Bilangannya dua. Dan ada lagi beberapa orang yang mempunyai bilangan pension lebih daripada satu. Jadi persoalannya, adakah anda setuju? Kalau anda setuju, tolong bantu saya tekan butang like dan juga tulis di ruangan komen, adakah anda bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya ahli parlimen hanya dapat satu pension saja? Selepas anda tahu jumlah pendapatan atau bayaran pension diterima oleh ahli-ahli parlimen ini, persoalan ini muncul. Adakah anda bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya ahli parlimen hanya dapat satu pension saja? Soalan yang kedua yang juga sama kritikalnya dengan tadi ialah, adakah anda setuju untuk memansuhkan pension wakil rakyat dan menggantikannya dengan caruman KWSP? Pilihan di tangan anda. Kerana baru-baru ini kita juga telah dikejutkan dengan cadangan supaya pension ditukar kepada KWSP. Jadi ada yang mahu supaya ianya juga dilaksanakan kepada ahli-ahli parlimen. Baiklah, keputusan setakat ini untuk undian ini ialah sebanyak 93% setuju dengan cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya ahli parlimen hanya dapat satu pension saja. Namun yang mengejutkan kita ialah daripada 2,323 orang yang mengundi, ada 7% yang tidak bersetuju dengan cadangan Anwar Ibrahim. Dengan makna kata, mereka setuju supaya ahli-ahli parlimen ini boleh dapat lebih daripada satu pension. Manakala soalan kedua, sebanyak 2,451 orang juga telah pun mengundi dan sebahagian besarnya, iaitu sebanyak 96% bersetuju agar pension dimansuhkan untuk wakil rakyat dan digantikan dengan caruman KWSP. Dan sebanyak 4% lagi daripada mereka tidak bersetuju pemansuhan ini. Dengan kata lain, mereka bersetuju semua ahli parlimen, ahli-ahli politik di Malaysia, YB yang ada di Malaysia, diberikan pension. 2,451 orang telah pun mengundi. Sekarang, apa pula undian anda? Apa pula pilihan anda? Adakah anda memilih seperti yang dinyatakan? Adakah anda bersetuju dengan cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya ahli parlimen dapat satu pension saja? Ataupun anda setuju mereka dapat pelbagai pension yang lain selain daripada allowance yang lain? Adakah anda setuju untuk memansuhkan pension wakil rakyat dan menggantikannya dengan caruman KWSP? Itu pun anda boleh tentukan menurut kehendak dan pendapat anda sekalian. Masih banyak lagi yang boleh kita pelajari dalam isu pension ini, tetapi saya juga suka untuk membacakan kepada anda semua. Ini ialah top 10
bayaran pension yang paling banyak sekali diterima di Malaysia. Safi Afdal di tangga yang pertama dengan RM40.664 sebulan dengan bilangan pension sebanyak 2. Idris Jusso daripada Barisan Nasional Parti UMNO dengan bilangan pension sebanyak 2 dan menerima sebanyak RM39.082 sebulan. Muhyiddin Yassin dari Gabungan Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu menerima bilangan pension sebanyak 2 dan menerima pension sebanyak RM37.640. Najib Abdul Razak atau Najib telah pun kehilangan kelayakan. Walau bagaimanapun sebenarnya beliau layak kalau tidak masuk penjara boleh dapat RM36.963 dan dengan 2 bilangan pension. Yang mengejutkan kita ialah di tangga yang kelima ialah Azmin Ali dari Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu dengan bilangan pension sebanyak 2 dan bernilai RM36.707 sebulan. Jeffrey Kitingan dari GRS dan daripada Parti STA layak dibayar sebanyak bilangan pension 2 dan jumlah pension RM36.285. Mazir Khalid daripada BN UMNO 2 bilangan pension dan RM35.082. Sahidan Kasim pula daripada PN Parti PAS sebanyak bilangan 2 pension dibayar RM34.082 dan Aziza Muhammad Dun GRS dengan 2 bilangan pension dan berjumlah RM33.109 dan di tangga yang ke-10 Johari Abdul dari PHPKR sebanyak 2 bilangan pension dan RM32.707 sebulan. Jadi saudara-saudara sekalian, setelah Anda mengetahui perkara ini, apakah pula pendapat Anda dalam undian sebentar tadi? Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.